Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara bersama saya Nurbaya Hassan dan saya Raditya Arman Muhammad melalui Radio Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 10 September 2015 bersamaan dengan hari Khamis. Sudah ke penghujung minggu Radi, dan esok Jumaat kemudian kita akan bercuti selama 2 hari, Sabtu dan Ahad itu weekend. Dan untuk pengetahuan para pendengar, cuaca pada hari ini, pada pagi hari tadi berlakunya beberapa ribut petir di beberapa tempat, berlakunya ribut petir di beberapa tempat di kawasan berdekatan dengan pantai. Dan pada petang dan malam hari akan berjerebu. Saya akan bercerita mengenai saya akan sampaikan berita mengenai jerebu nanti pada semasa kita sampaikan berita politik dan hal ehwal semasa. Dan Radi, 10 hari bulan September, apa yang berlaku pada hari ini? 10 hari bulan September ni, kalau saya dapat gambarkan dengan kata-kata saya sendiri, banyak pertumpahan darah berlaku kan. Jadi banyak peperangan dan tapi untuk 10 September juga adalah hari kebangsaan di Gibraltar. Iaitu apa itu hari kebangsaan? Hari kebangsaan adalah hari yang ditetapkan sebagai perayaan menyambut pembentukan sebuah negara. Ia bersesuaian dengan hari penting pada negara tersebut. Dan Gibraltar merupakan wilayah luar negara Britain yang terletak di selatan Spanyol. Nama tersebut berasal daripada nama bahasa Arab yang merujuk kepada batu Gibraltar. Memang ada bunyi dia punya konsonan kata tu memang macam bahasa suku kata Arab. Batu Gibraltar semasa pemerintahan Bani Uthmaniyah. Spanyol mendakwa bahawa Gibraltar merupakan wilayah jajahannya dan status Gibraltar merupakan antara isu utama hubungan antara United Kingdom dan Spanyol. Peristiwa yang berlaku, saya cakap ni banyak pertumpahan darah berlaku pada 10 September. Yang pertama adalah pada tahun 1547, Perang England dan Scotland. Tentera England menewaskan Scotland di pertempuran Pinkie Clough berhampiran Scotland. Terus pada 1813, Perang 1812, Armada Amerika Syarikat menewaskan tentera laut Diraja British Great Britain di tasik Ernie berhampiran pantai Ohio. Seterusnya pada tahun 1898, Maharani Elizabeth dari Austria mati ditikam seorang anarkis di Geneva, Switzerland. Seterusnya pada 1990, Paus John Paul II tasbihkan gereja terbesar di Afrika, Gereja Our Lady of Peace di Yamoussoukro. Seterusnya adalah pada 2011, feri Tanzania yang dalam perjalanan ke Pulau Pemba tenggelam dan mengorbankan sebanyak 240 orang. Dan yang terakhir adalah mengenai seorang pelari pecut Jamaika, Asafa Powell, menciptakan rekod lari 100 meter baru dengan 9.74 saat di Grand Prix di Itali yang bertepatan dengan pada tahun 2007. Sedikit mengenai Asafa Powell, merupakan pelari pecut jarak 100 meter dari Jamaika dan merupakan pemegang rekod dunia 100 meter ketika ini dengan catatan 9.74 saat. Itu saja sejarah untuk hari ini, Sejarah hari ini 10 September. Dan saya pula ingin berkongsi mengenai 11 cara untuk mengatasi tekanan darah tinggi secara semula jadi. Itu cara mengatasi tekanan tinggi menggunakan bahan-bahan alami yang ada di persekitaran kita. Untuk pengetahuan para pendengar, tekanan darah tinggi merupakan pembunuh senyap dan kira-kira 1 daripada 3 orang dewasa akan mengalami tekanan darah tinggi. Sistem peredaran darah di dalam badan membekalkan nutrien penting dan oksigen ke semua sel-sel dan organ-organ dalam badan kita. Ia juga penting untuk menyingkirkan bahan buangan dan karbon dioksida.
Degupan jantung mewujudkan tekanan yang menolak darah melalui arteri dan vena. Apabila tekanan darah meningkat, kerosakan yang berlaku akan mengganggu sistem ini. Tekanan darah tinggi menyebabkan jantung perlu bekerja lebih keras untuk mengempam darah ke seluruh tubuh, seterusnya menyebabkan regangan pada dinding arteri yang diperbuat daripada otot parafleksibel. Sebelum membuat keputusan untuk mengambil ubat-ubatan yang mengandungi dadah di dalamnya bagi merawat tekanan darah tinggi dan penyakit-penyakit lain yang tidak diingini, apa kata kita cuba mengatasi tekanan darah tinggi ini menggunakan bahan-bahan semula jadi dengan cuba ubah gaya hidup dari segi pemakanan dan lakukan senaman selain daripada kita penawar semula jadi yang kita gunakan yang dapat membantu. Okey, yang pertama kita boleh mengatasi tekanan darah tinggi dengan mengurangkan pengambilan garam. Sebenarnya pengambilan garam adalah pembunuh utama untuk pesakit-pesakit jantung. Yes, garam bukan dan kedua makan bunga raya. Dan ini salah satu cara boleh digunakan secara semula jadi untuk merawat tekanan darah. Tapi kajian menunjukkan khasiat bunga raya bukan sekadar itu saja, malah bunga raya juga berfungsi sebagai diuretik yang menarik keluar natrium dari saluran darah, seterusnya mengurangkan tekanan pada dinding arteri. Dan apa yang menarik ialah bagaimana bunga raya boleh menyerupai perencat kepada angiotensin converting enzyme ataupun ACE. Perencat ACE tergolong dalam kumpulan yang sama dengan ubat-ubatan farmaceutical yang digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi. Jadi apa yang diperlukan adalah 1 hingga 2 camca teh bunga raya kering, 1 cawan air masak, madu lemon atau 1-2 batang kayu manis. Cara-caranya adalah didihkan air dan tambahkan bunga raya dan kayu manis, biarkan selama 5 minit, tambah madu atau limau untuk perasa, minum 2-3 kali sehari. Ia juga susah dijadikan teh ais semasa minuman panas. Kan ada teh berperisa hibiscus. Mungkin boleh membantu. Kemudian yang ketiga, minum air kelapa. Air kelapa segar mengandungi kalium dan magnesium. Kedua-duanya berkaitan dengan fungsi otot biasa dan organ lain termasuk jantung. Terdapat beberapa kajian yang melaporkan air kelapa boleh membantu mengurangkan tekanan darah. Apa yang diperlukan hanyalah 8 ounce air kelapa organik segar. Minum 8 ounce air kelapa 1 hingga 2 kali sehari. Pagi adalah pilihan waktu paling sesuai jika meminumnya sekali sehari. Dan para pendengar juga boleh mengambil air kelapa pagi dan malam untuk pengambilan 2 kali sehari. Yang keempat, ambil minyak ikan. Mungkin dah jemu mendengar tentang khasiat minyak ikan yang kaya dengan asid lemak omega 3 dan sangat baik untuk jantung. Walaupun kajian masih dijalankan tentang fungsi minyak ikan dalam mengurangkan risiko serangan jantung atau angin amar, tetapi ia telah terbukti dapat menurunkan tekanan darah di samping mengurangkan trigliserida dan meningkatkan kolesterol baik. Apa yang perlu adalah minyak ikan yang berkualiti tinggi saja. Kalau boleh ambil bersama dengan jus oren. Macam Scott's emulsion tu kan. Yang kelima adalah herba hawthorn untuk jantung. Hawthorn adalah herba ruji untuk kesihatan jantung kerana kandungannya yang kaya dengan flavonoid iaitu procyanidins, oligometric dan quercetin. Flavonoids dipercayai dapat merawat pelbagai jenis penyakit jantung seperti aritmia, rasa berdebar, meningkatkan fungsi kapilari, mengawal metabolisme glukosa dan sudah tentu mengurangkan risiko tekanan darah tinggi. Boleh menikmati hawthorn dalam bentuk teh atau dalam bentuk uncang saja. Kemudian senaman ini tidak dinafikan, selain daripada kurangkan garam, kita lebihkan senaman. Mungkin kita boleh buat fast walk untuk sesiapa yang tidak boleh dapat berlari, mungkin ada masalah berat badan dan sebagainya dan faktor usia, boleh buat fast walk ataupun brisk walk di pagi hari. Dan selain itu, ambil tembikai di pagi hari juga. Tembikai sering dianggap sebagai buah-buahan untuk musim panas, malah ia juga boleh membantu menurunkan tekanan darah. Kemudian apabila memakan tembikai, sejenis bahan organik yang dipanggil citrulline
A asid amino akan ditukarkan kepada asid amino L-arganin, seterusnya menghasilkan nitrik oksida yang berfungsi dalam mengawal sel-sel dan sistem dalam badan serta meluaskan saluran darah, mengurangkan rintangan vaskular dan seterusnya merendahkan tekanan darah. Jadi ambil tembikar itu boleh meluaskan tekanan darah supaya darah tak bila pengepaman berlaku, darah boleh disalurkan dengan lancar. Jadi dan yang seterusnya adalah teh halia pelaga. Ini saya pernah cuba sebenarnya, teh halia pelaga. Campur buat air teh macam biasa, letak pelaga dan letak sedikit halia. Boleh letak gula, tetapi lebih bagus letak gula perang ataupun brown sugar. Ataupun yang lebih baik sekali, madu. Dan ini sangat berkesan, terutamanya kalau lepas makan tengah hari, kita dah kenyang sangat kan. Jadi bila minum teh halia pelaga, dia boleh membantu pelawasan juga sebenarnya. Dan boleh mengurangkan makan, kan kita dah makan nasi, kolesterol. So jadi sebenarnya dia boleh cut the kolesterol. Okey, kemudian yang ke-10, pokok cat's claw. Cat's claw adalah tumbuhan memanjat yang dijumpai di Amerika Tengah dan Selatan. Kajian tabung uji menunjukkan pokok ini berpotensi mengembangkan saluran darah. Oleh itu, ia boleh mengurangkan tekanan dengan melancarkan perjalanan darah. Ia juga boleh bertindak sebagai diuretik ringan, menyingkirkan garam yang tidak diperlukan dan air dalam badan. Kemudian tanin dan flavonoid mungkin menjadi penyumbang utama dalam penyembuhan ini. Rebusan yang lebih lama sesuai untuk tumbuhan ini berbanding teh kerana ia mempunyai kayu yang keras dan akar serabut. Walau bagaimanapun, pengambilan tumbuhan ini perlu dielakkan oleh golongan wanita yang hamil. Kemudian yang terakhir sekali adalah sirap blueberry. Sirap semula jari yang dibuat sendiri di rumah adalah yang terbaik untuk kita, kerana blueberry kaya dengan quercetin dan flavonoid dan mempunyai khasiat yang sama seperti hawthorn. Anda boleh mencampurkannya dengan berry yang lain untuk menjamin kesihatan jantung. Ini antara tips ataupun 11 cara untuk mengatasi tekanan darah tinggi secara semula jadi. Kita ke berita Nusantara, berita antarabangsa. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih lagi bersama saya Nurbaya Hassan dan saya Raditya Arman Muhammad melalui Radio Durian Nusantara Bangkit dan Maju bersama ASEAN. Hari ini 10 September 2015 bersamaan dengan hari Khamis. Kita sekarang ini kami akan sampaikan berita Nusantara dan berita antarabangsa yang pertama. Radi? Berita dari Inggeris. Seperti yang kita tahu, orang yang mempunyai otak yang paling cerdas adalah Albert Einstein. Tapi beberapa hari kemarin saya dapat berita bahawa ada seorang remaja dari Inggeris ini dikatakan lebih cerdas daripada Albert Einstein. Iaitu seorang pelajar wanita yang berumur 12 tahun di Inggeris ini mencapai angka tertinggi yang boleh diperoleh dalam ujian Mensa. Apa tu ujian Mensa? Nanti saya akan jelaskan. Dengan pencapaian itu, ia mengalahkan perolehan 2 orang genius yang telah sebelum ini mengikuti ujian tersebut, iaitu Albert Einstein dan Stephen Hawking. Pelajar wanita tersebut adalah Lydia Sebastian, seorang pelajar di sekolah Colchester Country di Essex, Inggeris. Beliau mendapat skor atau markah penuh atau sempurna 162 untuk ujian tulis Cathal 3B keluaran Mensa. Angka itu berbeza sedikit dengan para genius tersebut yang hanya beliau melebihi 2 angka sahaja. Seperti yang saya cakap tadi, apa itu ujian Mensa? Mensa adalah organisasi untuk orang-orang yang mempunyai IQ tinggi. Remaja itu pun lantas merasa terhormat untuk berada satu kelompok dengan para ilmuwan terkenal tersebut. Beliau mengatakan bahawa dia tidak menjangka boleh dibandingkan dengan para intelektual besar seperti Albert Einstein dan Stephen Hawking. Mereka telah mencapai banyak hal. Sepertinya ada yang salah. Itu yang disampaikan oleh pelajar wanita tersebut.
Ayah pelajar wanita tersebut bernama Arun Sebastian adalah seorang ahli radiologi di Rumah Sakit Umum Colchester. Ia mengaku tidak menyangka bahawa anaknya sebegitu pandai. Beliau berkata bahawa awalnya beliau hanya menjelajahi website mengenai ujian IQ, dan beliau membincangkan dengan isterinya. Lalu isterinya menyuruh anak mereka tersebut untuk mencuba menjawab soalan-soalan ujian IQ tadi. Dan secara mengejut, mereka tak sangka bahawa anaknya mendapat jumlah atau markah yang paling tinggi, dan cuma melebihi 2 angka dari Albert Einstein dan Stephen Hawking. Sangat menarik. Dia sendiri pun tak tahu dia tu genius. Sebenarnya genius ni dia beza dengan ilmu akademis. Dia ada dia ada campuran IQ dan EQ. Ya. Sebenarnya tak semestinya orang yang tinggi dalam IQ dia juga bagus dalam EQ. Jadi itu belum lagi diconsider sebagai genius. Ya. Mengenai Mensa tadi kan, menurut keterangan dalam website Mensa di Inggeris, dijelaskan bahawa organisasi itu memiliki lebih daripada 20,000 orang anggota dari berbagai latar belakang dengan pencapaian IQ lebih tinggi 2% dari keseluruhan population manusia. Mensa bertujuan mencari dan mengembangkan kecerdasan manusia agar lebih bermanfaat. Para anggota Mensa menjadikan masyarakat sebagai tempat berbagi pengetahuan, semangat kegigihan mereka dengan orang-orang yang sehaluan. Jadi mereka menubuhkan satu pertubuhan untuk orang yang mempunyai IQ yang tinggi untuk berbagi kepada sesama manusia. Itu saja, Anne. Okey, berita seterusnya adalah mengenai Perez membuat keputusan untuk meletak jawatan selepas Kongres melucutkan imuniti pemimpin itu ke atas tuduhan rasuah dan mengeluarkan waran tangkap ke atasnya. Ini berlaku pada Rabu lalu. Ketua pendakwa Thelma Aldana memberitahu Hakim Miguel Angel Galvez mengeluarkan waran tangkap ke atas Perez, dan mengikut Undang-Undang Guatemala, Perez dipecat secara automatik daripada segala jawatan jika ditahan oleh Mahkamah Jenayah. Pemimpin konservatif yang memulakan khidmatnya sejak 2012 dipenjarakan dan tidak dibenarkan bertanding serta mengundi kerana telah dianggap sebagai suspek jenayah. Selepas meletakkan jawatan, Hakim Miguel Angel Galvez mengarahkan Perez ditahan di penjara Matamoros di Guatemala City. Bagaimanapun, Perez menafikan dan menolak tuduhan dan menyifatkan beliau adalah sasaran plot musuh politik dengan dibantu kepentingan asing. Tindakan Perez meletak jawatan disambut baik rakyat Guatemala sekaligus memberikan mereka peluang bersedia untuk pilihan raya presiden baru. Dan Perez juga menolak dakwaan bahawa beliau merupakan dalang skim rasuah yang digelar La Línea atau The Line. Setakat ini sekurang-kurangnya 100 orang sedang disiasat berhubung kes itu. Dan Hakim Guatemala City memberitakan penahanan Perez dan proses perbicaraan bermula dan pendengaran kedua pada Jumaat nanti. Perez sekali lagi dibawa ke mahkamah ke penjara tentera di ibu negara. Dan pejabat pendakwa dan Suruhanjaya Antarabangsa Guatemala menahan bekas naib presiden Rosana Baldati pada 21 Ogos lalu selepas dituduh terlibat dalam kes penipuan, persatuan haram dan rasuah pasif. Tuduhan sama dihadapi Perez. Nampaknya di Guatemala, presiden dan naib presiden mereka telah pun ditahan mengenai rasuah sahaja. Dan oleh itu, tetapi sebelum ditangkap, sebelum naik presiden ditahan pada 8 Mei lalu, Baldati atau Rosana Baldati telah pun meletakkan jawatan selepas siasatan rangkaian jenayah Guatemala membawa kepada penahanan beberapa pegawai kerajaan. Dan peletakan jawatan itu diikuti oleh beberapa siri protes di seluruh negara menggesa Perez untuk turut meletak jawatan. Ini segalanya berkenaan dengan duit dan pertubuhan haram dan dalam skrim rasuah yang digelar La Línea ataupun The Line. Ini berlaku di Guatemala.
dan seterusnya. Ini berita menyayat hati, berlaku pada minggu lepas. Jika saya sudah sampaikan berita ini, jika para pendengar ingat lagi mengenai Alan Kurdi, seorang kanak-kanak pelarian Syria yang ditemui mati di tepi pantai berdekatan sebuah resort di Bodrum, Turki pada 2 September. Dan Alan Kurdi berpakaian t-shirt merah dan seluar biru. Mangsa yang berusia 3 tahun dari bandar Kurdi Syrian itu dipercayai antara 12 pelarian yang cuba memasuki negara Greece, namun lemas apabila bot dinaiki mereka karam. Dan oleh itu, langkah negara Kesatuan Eropah memberi perlindungan kepada pelarian Syria perlu diambil iktibar oleh negara Timur Tengah. Pengasas kumpulan Rights, Yusmari Yusof, berkata pendekatan Kesatuan Eropah dalam menangani krisis pelarian adalah contoh yang baik kepada negara lain. Dalam hal krisis pelarian, Yusmari Yusof merasakan bahawa Kesatuan Eropah telah menunjukkan satu contoh yang baik kepada kawasan-kawasan yang lain. Malah Yusmari Yusof melihat bahawa ini merupakan satu tempelak kepada kerajaan di Timur Tengah. Turki merupakan satu-satunya negara berhampiran rantau Timur Tengah yang prihatin terhadap pelarian. Dan setakat ini Turki telah menunjukkan sikap lebih terbuka terhadap kemasukan pelarian daripada Timur Tengah. Yusmari juga berkata langkah yang diambil oleh Kesatuan Eropah menunjukkan mereka sedar tentang betapa seriusnya krisis ini dan perlu diberi perhatian sebelum ia merentasi rantau lain. Ini tempelak ini sangat memberi kesan terutamanya kepada Kesatuan Eropah setelah kes Alan Kurdi yang ditemui lemas di pantai Turki, di mana botnya karam dalam perjalanan mereka daripada Syria untuk lari ke Greece kerana berlakunya konflik di negara mereka. Dan ini bagi saya, negara Timur Tengah sendiri harus mengambil satu iktibar, satu usaha untuk menyelamatkan pelarian-pelarian ini. Terutamanya mereka ni beragama Islam. Kita berhenti sebentar sebelum kita ke berita politik dan hal ehwal semasa. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan kita masih lagi di segmen Berita Nusantara. Dan kali ini saya ingin sampaikan berita politik dan hal ehwal semasa mengenai jerebu. Tadi saya di awal program saya ada nyatakan bahawa cuaca pada hari ini, pada petang hari dan malam hari akan berjerebu, dan saya menasihatkan kepada para pendengar di luar sana agar memakai topeng emas untuk jika mahu keluar daripada rumah, kurangkan aktiviti di luar rumah, perbanyakkan duduk di dalam rumah, di dalam tempat yang berbumbung, di dalam bangunan. Kemudian banyakkan minum air dan jangan lakukan pembakaran terbuka, kerana jika para pendengar lakukan pembakaran terbuka, ia akan menambahkan lagi jerebu. Dan ini berita daripada Indonesia. Indonesia mohon maaf atas masalah jerebu yang berpunca dari negara itu. Kerajaan Indonesia pada Selasa lalu telah pun memohon maaf atas masalah jerebu yang berpunca daripada negara itu. Permohonan maaf berkenaan disampaikan ahli parlimennya Hamdani Mukhtar Said bagi pihak kerajaan Indonesia atas kesulitan yang melanda negara-negara jiran termasuk Malaysia dan Singapura. Hamdani yang bertanggungjawab ke atas hubungan antarabangsa dan alam sekitar berkata, kebakaran yang berlaku khususnya di Sumatera dan Kalimantan adalah berikutan musim
kemarau serta tidak disengajakan. Kebakaran itu tidak disengajakan tetapi memang terjadi berikutan musim kemarau yang tinggi di Kalimantan dan daerah-daerah lain di Indonesia. Tetapi perkara yang terjadi di Indonesia setiap musim panas berlaku kebakaran hutan. Jadi Indonesia memohon maaf kepada pemerintah Malaysia dan Singapura kerana mengakibatkan asap jerebu. Dan tambah Hamdani lagi, Kerajaan Pusat Indonesia sedang mengambil segala langkah perlu bagi mengawal kebakaran hutan dan tanah gambut di negara berkenaan. Dan pada Ahad lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo telah membuat lawatan mengejut ke Sumatera Selatan untuk melihat dengan lebih dekat kawasan kebakaran hutan yang telah mengakibatkan jerebu teruk hingga menjejaskan kualiti udara negara-negara jiran. Di Malaysia pula, keadaan jerebu mencatatkan beberapa gangguan kepada keselesaan kehidupan harian rakyatnya. Antara yang kini mendapat perhatian adalah mengenai indeks pencemaran udara yang sudah mencapai paras tidak sihat di beberapa kawasan selain menjejaskan kesihatan dan tumpuan calon-calon pelajar yang menduduki ujian pencapaian sekolah rendah ataupun UPSR. Jadi dinasihatkan agar adik-adik yang sedang menduduki UPSR minum air dengan banyak, kurangkan aktiviti di luar rumah, pakai mask. Itu je. Dan lebih 1,000 askar Indonesia telah pun dikerah untuk menangani kebakaran hutan. Tentera Indonesia mengerahkan lebih 1,000 anggotanya ke wilayah Sumatera Selatan pada hari ini bagi menangani krisis kebakaran hutan yang mengakibatkan jerebu teruk di negara-negara berjiran termasuk Malaysia dan Singapura. Menurut portal berita Channel News Asia, langkah tersebut diambil susulan permintaan Agensi Pencegahan Bencana untuk mendapatkan lebih banyak bantuan bagi memadamkan kebakaran hutan di Sumatera. Polis Indonesia turut mengenal pasti 14 lokasi titik panas di wilayah berkenaan dan sejumlah daripada kawasan itu merupakan milik syarikat peladangan. Dan yang terbaru adalah tahap jerebu di Sabah dan Sarawak telah pun merosot dalam tempoh 48 jam. Kualiti udara di seluruh negara, khususnya di Sabah Sarawak, dijangka semakin buruk dalam tempoh 48 jam akan datang. Dan menurut Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, keadaan berjerebu yang semakin serius di kawasan-kawasan barat Sarawak disebabkan jerebu merentas sempadan akibat kebakaran tanah serta hutan di Kalimantan Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Keadaan itu menyebabkan kualiti udara di Sarawak semakin merosot sejak pagi tadi, khususnya di kawasan Samaran, Seri Aman dan Kuching yang di tahap tidak sihat. Beliau juga berkata 140 titik panas dikesan pada Rabu lalu di Sumatera dan 25 lagi titik panas di Kalimantan yang membentuk lingkaran jerebu sederhana serta tebal di kedua-dua wilayah Indonesia itu. Dan Wan Junaidi juga berkata asap jerebu dari titik panas di wilayah Kalimantan Barat dijangka merebak ke arah barat Sarawak menuju ke kawasan perairan Sarawak dan Sabah dalam tempoh 48 jam. Jabatan Alam Sekitar akan terus memantau rapi status dan trend kualiti udara berikutan keadaan jerebu yang masih tidak menentu dan peningkatan titik-titik panas di Sumatera dan Kalimantan yang berpotensi menyebabkan jerebu merentasi sempadan di negeri-negeri di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Laporan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia bahawa negara kini masih dalam fasa monsun barat daya yang dijangka berakhir pada pertengahan bulan September 2015. Dan berkenaan Sabah dan Sarawak, untuk pengetahuan para pendengar, pesawat penerbangan Malaysia MH2542 dari Kuala Lumpur yang sepatutnya mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuching pagi tadi terpaksa dilencongkan ke lapangan terbang Sibu kerana jarak penglihatan terhad akibat jerebu. Pesawat itu yang berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada 7.15 pagi dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada pukul 9 pagi tadi. Tetapi jarak penglihatan yang merosot akibat jerebu turut menyebabkan operasi keluar masuk di lapangan terbang antarabangsa Kuching terjejas apabila beberapa pesawat yang dijadualkan berlepas sekitar 7 pagi hingga 10 pagi gagal mendapat kebenaran untuk berlepas. Dan
Mengikut laman web Jabatan Alam Sekitar, setakat 11 pagi tadi, 3 bahagian di Sarawak mencatatkan bacaan IPU yang tidak sihat, iaitu Samarahan sebanyak 175, Seri Aman 151 dan Kuching 14 sihat. Bacaan IPU antara 0 dan 50 dikategori sebagai kualiti udara baik, manakala 51 hingga 100 adalah sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan 300 ke atas adalah bahaya. Ini berita mengenai jerebu yang berlaku di Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak. Diharapkan agar perkara ini selesai dengan segera kerana ketidakselesaan yang berlaku sangat teruk sehingga ramai yang sakit sekarang. Dan Tentera Indonesia telah pun mengerahkan lebih 1,000 anggotanya ke wilayah Sumatera Selatan pada hari ini untuk membantu bagi menangani krisis kebakaran hutan yang mengakibatkan jerebu yang sangat teruk. Dan efeknya adalah pada negara Malaysia, terutamanya negara Malaysia dan juga Singapura. Seperti saya sebut tadi, nasihat ini sekali lagi saya tujukan kepada para pendengar agar minum air yang banyak, pakai topeng, dan kurangkan aktiviti di luar rumah, elakkan pembakaran, melakukan sebarang pembakaran terbuka. Kita berehat sebentar sebelum kita masuk ke berita ekonomi dan bisnes. Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Bersama dengan saya Nurbaya Hassan melalui Radio Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendengar kita ya Radi kerana masih lagi terus menyokong kita sehingga sekarang kita masih lagi bersiaran secara aktif. Kita ada 2 program, pada 2.30 hingga 3.30 kita ada program Berita Nusantara di mana kita akan sampaikan berita di sekitar apa yang berlaku di sekitar Nusantara. Dan pada second segmen pula, pada segmen seterusnya adalah antara 3.30 hingga ke 4.30 kita ada program program ruang tamu kita jika kita mempunyai tetamu, dan juga ceropong panas di mana kita mengupas berita-berita panas yang berlaku di sekitar Nusantara. Dan berita ekonomi dan bisnes pada hari ini adalah berkenaan dengan Bank Negara Malaysia dijangka kekal kadar pada 3.25%. Bank Negara Malaysia ataupun BNM dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman ataupun OPR pada 3.25% apabila mengumumkan keputusan dasarnya pada Jumaat ini nanti. Dan Standard Chartered Research menjangkakan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar tidak berubah pada 3.25% kerana merasakan ia akan menaikkannya untuk menyokong mata wang. Ringgit kini diniagakan pada 4.34 berbanding dolar Amerika Syarikat. Bank Pusat cenderung kepada kaedah faedah rendah berbanding sebelumnya dalam kenyataan mesyuarat akhirnya pada 9 Julai lalu, menyedari risiko kepada pertumbuhan global. Dan menurut firma penyelidikan iaitu Standard Chartered Research, dalam laporannya juga berkata sentimen ke arah pertumbuhan global semakin lemah sejak itu. Bagaimanapun memandangkan pertumbuhan berterusan di Malaysia, Standard Chartered Research menjangkakan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar sekarang. Ekonomi Malaysia berkembang lebih kukuh daripada dijangkakan pada 4.9% dalam suku kedua 2015 dipacu oleh permintaan domestik. Ini yang berlaku untuk ekonomi kita. Dan sebelum kita akhiri berita Nusantara, kita ada kata-kata bijak dari saya hari ini ialah mengenai bekerjasama
apa yang penting? Bekerja sama. Orang yang mampu bekerjasama adalah orang yang mampu meraih hasil melebihi dari kemampuannya. Benar. Jadi kalau kita bekerja sendiri, hasil kita tu je. Tapi kalau kita bekerja sama, hasil dia lebih. Kerana ada gabungan Berapa orang. Jadi bekerjasama lah untuk mencapai satu target. Teamwork macam kita kan. Ya. Sediam kita walaupun kita teamwork pejam cilik kita dah ke udara berapa lama? Ya, 3 bulan lebih dah. 3 bulan lebih Hampir dah. 4 bulan. Dan kita ada banyak peningkatan yang kita dah. Alhamdulillah kita dah ada banyak peningkatan daripada hasil kerjasama kita tadi. Ya, dan terima kasih juga kepada para pendengar kerana ini juga apa yang berlaku sekarang ni, pencapaian untuk Durian Nusantara sekarang ini pada peringkat ini adalah kerjasama dengan para pendengar juga, kerana mahu like page kami, memberi komen yang baik, yang berguna untuk kami meningkatkan prestasi program-program kami di Durian Nusantara. Terima kasih kerana anda juga para pendengar adalah sebahagian daripada tim kami. Okey, Ann, kita kena cakap sama-sama, Ann. Apa yang penting? Bekerja sama. Terima kasih. Kita jumpa esok, dan sebelum itu pada hari ini pada pukul 3.30 ruang tamu kita akan putarkan semula persembahan wayang kulit Anak Kera Belira Sakti oleh Pok Chu, dan yang telah kami rakamkan pada bulan lepas. Semoga terhibur. Terima kasih. Salam cinta damai, salam hormat, salam kasih sayang. Salam Nusantara.